إلى سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, setinggi syukur kita panjat pada Allah Ta'ala tanpa henti. Kerana Allah Ta'ala juga masih lagi tanpa henti mengekalkan kepada kita dengan pelbagai rahmat dan nikmat. Ya, termasuk nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat kemudahan menambah amal ibadah dan amal kebajikan. Lebih-lebih lagi dalam persiapan untuk menyambut Ramadan tidak lama lagi nanti. Dan seterusnya, paling penting Allah Ta'ala kekal lagi kita dengan nikmat yang paling besar dalam hidup. Dipanggil sebagai nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah Ta'ala yang taat dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Yang bahagia Tuan Azman, seterusnya ketua-ketua jabatan, warga kerja, koop sahabat, macam tu sebutnya. Koop sahabat, koperasi sahabat, bawa amanah ikhtiar Malaysia. Ya, mata tu pun tengok tu ketan-ketan tu. Ya, kok lupa sesalah sebut. Jadi dan seterusnya juga yang diraikan para asatidah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat mati Allah Subhanahu Taala sekalian. Alhamdulillah. Kita dah selesai tadi baca surah Yasin sama-sama. Saya dimaklumkan ni amalan biasa yang dibuat di sini. Kalau boleh teruskan. Teruskan. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, asyik surah Yasin je bosan lah Ustaz. Jadi tak ada surah lain ke afdal baca hari Jumaat. Saya baca-baca surah Kahfi. Bila baca surah Kahfi, imam tu seorang dah baca kat depan tu. Faham? Yang lain merangkak baca tu kan. Terkekial nengok kan. Tu. Terpulang buat ke mana pun. Di pejabat agama saya pun ada juga. Setiap pagi kita ada baca Yasin. Setiap pagi baca Quran. Dan ada yang penting setiap hari Jumaat tu ada baca Yasin. Dekat situlah kita nak baca tahlil ke, kau ada amanat ke dan sebagainya. Itulah. Ini satu amalan yang perlu kita teruskan. Dia tak semua tempat kerja kita, sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita ada macam ni. Jadi kita teruskan, tak apa, teruskan. Ya, walaupun ada orang kata benda ni tak ada dalil ke apa, tak payah cerita. Kan? Ada setengah orang dia memang suka dalil. Bila dah bagi dalil tak buat pun. Itu masalah dia tu. Ya, jadi kita jangan jadi orang masalah. Kita buat je. Sebab apa? Guru-guru kita dah ajar gitu. Okey, tak. Jadi pagi ni saya diberi amanah tajuknya Ibrah, Isra' dan Mi'raj. Walaupun Isra' Mi'raj dah lepas dah sebenarnya. 18 hari bulan itu kan. Isra' Mi'raj sebut. Dia pada bulan Rejab hari tu. Yang nak jadikan cerita, Isra' Mi'rajnya, Ibrahnya sangat panjang. Cuma pagi ni saya nak sentuh sikit je. Sebab masa yang diberikan kepada saya pun dalam 15 minit je. Jadi tak boleh cerita panjang-panjang. Ya. Jangan risau pun, jangan risau. Ya, jangan risau. Ya, saya sebenarnya bermasalah kalau ceramah sekejap ni. Ya, saya biasanya ceramah agak panjang sikit lah. Rekod saya setakat ni saya boleh bagi kuliah 4 jam non-stop. Saya terus je ceramah. Ni mujur saya tak buat slide ni. Kalau saya buat slide ni, ya. Ada setengah kawan tu pernah ada, saya ingat lagi. Masa saya di Bangi dahulu, sekarang saya di Kelang. Telefon, Ustaz Dayat. Ya. Free ke pagi ni? Kenapa? Free pagi ni. Petang tak free, petang ada mesyuarat. Pagi ni bolehlah ganti sekejap. Saya tak dapat datang lah ceramah dekat kementerian sekian-sekian, persin sekian-sekian. Dia telefon tu pukul 8.30. Suruh ceramah pukul 9.30. Bolehlah kita jalan dekat dengan Bangi ni. Okeylah. Terima kasih Ustaz. Kau awak pun siap semua ambil barang-barang nak bungkus masuk dalam motor. Lupa apa tajuk Main on je.
Tajuk tak tahu. Tanya, tajuk apa Syekh? Ini tajuk ni, entah ni tajuk ni. Entah faham tajuk ni, senang cerita lah. Ini memang makanan lah. Okay, saya pun masuk balik pejabat, buka PowerPoint, tulis tajuk, tulis nama. Saya buat itu je. Keping lah PowerPoint tu. 2 jam saya ceramah. Terus keping tu, kalau saya bawa 36 keping boleh bayang bila. Tu saya lah. Tapi tak apa. Saya bukan seorang penceramah yang kejam ya, jangan risau. Saya bukan seorang penceramah yang kejam, tapi saya seorang penceramah yang paling kejam. Ya. Paling kejam. Lambatlah semua. Memang tak makan lagi ke apa ni? Apa teruk nah keadaan ni? Paling kejam. Lain tak clear. Okey. Faham. Belum minum ya. Lepas ni ada minum ke? Ada. Apa minumnya? Nak kena tahu juga. Kalau sedap berhenti sekarang. Okey, tak. InsyaAllah lepas ni ada minum. Saya jangkakan sampai pukul 11 kot. Boleh ya? Ya tengoklah macam mana kita berhenti tadi. Sebab pejabat tuan-tuan ni dekat dengan rumah saya. Dekat dengan rumah. Bila sebut Bandar Seri Damansara ni, macam dekat sangat dengan rumah aku ni. Saya tinggal taklah jauh sangat, tuan-tuan puan. Saya tinggal di pinggir Taman Tun Dr. Ismail. Ya. Tapi pagi tadi saya masuk pejabat juga sekejap. Pagi tadi saya masuk pejabat, macam biasalah waktu saya masuk pejabat. Lepas tu saya letak barang, ambil dokumen sikit. Tengok apa yang ada atas meja. Kok saya balik semalam ada benda atas meja yang perlu desain dan sebagainya. Lepas tu baru saya gerak. Saya daripada Kelang tadi lah, datang kemari. Daripada Damansara, daripada Taman Tun, pergi Kelang lepas balik kemari. Jadi saya nak balik ke Kelang balik ni. Boleh Kelang balik. Okay, tak apa, tak ada masalah. Sebab saya biasa datang pejabat waktu macam tu lah. Ya, saya biasa saya punch card taklah lambat, taklah cepat dalam 6.50 ke. Betul. Normal lah. Masa kan kita susun. Bukan masa susun kita. Betul? Kita susun. Kalau tuan-tuan kata tak ada isteri, saya ada isteri. Kan? Kalau kata ada isteri nak diurus, saya ada isteri. Saya ada anak. Boleh. Masa kita susun. Boleh. Ya. Jadi sebab tu saya tahu siapa yang datang awal, siapa yang datang lambat. Ya. Saya tahu siapa yang punch card dia atau punch card tu bergerak sendiri. Saya tahu. Faham? Kita datang awal, kita tahulah. Untung datang awal tuan-tuan. Bila datang awal, kita dapat buat siap kerja awal. Kerja-kerja apa yang nak dibuat pada hari semalam dan hari ni dah siap. Jadi pukul 8 tu bolehlah tenang pergi minum ke apa. Dah lah datang ke 9, kerja tak siap. Kan? Lepas tu pergi minum pula, habis minum pula mengalahkan wakil rakyat, menanya khabar semua rakyat-rakyat jelata. Kan? Pukul 12 sibuk lah lagi makan. Macam mana kerja kau ni? Nanti kita cerita bab tu. Ya? Ni nak cerita ibrah tentang Isra' Mi'raj ni. Ya? Okey, tuan. Kita patah balik tuan-tuan dan puan. Muslimin dan muslimat minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya sebenarnya macam pelik ceramah depan ni. Ya, so kita ceramah duduk kat bawah. Ataupun duduk sama level lah. Ya, sebab kerusi tak sama tuan-tuan ni. Ya, jadi tak apalah, pelan-pelan lah kot. Lepas tu ada pula banyak kamera ni kan, tak boleh salah cakap ni. Kalau salah cakap ni mau kena terminate kan. Tu. Lepas tu pakai pula menatang ni baru aku tahu menatang ni boleh masuk dalam tu ya. Tu aku nampak influencer banyak pakai tu. Menatang aku pakai tu. Agaknya tu alat pemancar untuk elak COVID ke apa macam tu lah lebih kurang. Okay, tak apalah. Saya memang macam ni tuan-tuan ya. Saya ni orang kampung, karena tak tahu benda-benda canggih ni. Okey tuan. Bila cerita ibrah ya, ibrah ni maksudnya apa? Ada orang confuse. Ibrah ni maksudnya pengajaran. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Dia dua perkataan Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Perjalanan Nabi ni Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran. Sebab ni Al-Quran menyupakan kitab rujukan kepada manusia yang menceritakan masa lalu dan masa hadapan. Ni kelebihan Al-Quran. Yang ini kalau nak cerita nanti kan esok ceramah nuzul Quran.
Tak ada cerita banyak kat sini. Nanti tak ada point nak ceramah akan datang. Okey, tak. Quran ni unik. Dia menceritakan perkara yang lalu, perkara yang sekarang dan perkara yang akan datang. Itu Al-Quran. Nak tahu unik tak unik Al-Quran? Quran lah salah satunya kitab ataupun buku. Kitab lah, sebut kitab lebih elok ya. Kitab yang bila dibaca takkan bosan walaupun dibaca berkali-kali. Kalau you baca bosan, bukan salah Quran, tu salah engkau. Faham? Nampak? Itu Quran. Quran ni baca, hidup akan tenang. Betul? Lepas tu orang tanya saya, Ustaz, ada petua tak? Kata, petua apa? Petua tak ada lah. Kalau tip tu ada lah kot. Saya kata, saya belum tua lagi. Jadi petua tak pernah ada. Tip adalah. Ada tak tip Ustaz macam nak hidup tenang? Nak yang susah ke yang senang? Kan awak kongsi amalan kan susah sangat tak boleh buat pula. Okay. Yang senang Ustaz, yang senang. Okay. Tip untuk hidup tenang. Ini saya kongsi sikit ya. Adalah yang orang tanya kan nak pejabat semua kan. Kawan-kawan tanya, hidup tenang lah maksudnya kita tak serabut. Kalau ada masalah pun kita tak mudah melantun. Tahu melantun? Mengamuk. Mengamuk lah, berangin lah, apalah. Kita tenang lah kalau ada masalah tu tenang je. Tak ada tenang lah, tak adalah tenang tu buat bodoh, bukan. Maksudnya tenang lah, tak serabut, jadi macam tak payah, tenang. Tenang. Dan kita hidup ni akan tenang lah, insyaAllah. Kaedahnya mudah ya tuan-tuan. Setiap hari, jangan tinggal baca Quran. Setiap hari. Waktu paling lapang dan paling tenang untuk baca Quran bila? Sebelum atau selepas subuh. Lepas zuhur, memang lupa, confirm. Sebab dah kenyang, nak tidur bagai semua kan. Asar tu kau nak bergasak pula dengan orang kat jalan tu. Maghrib kat rumah lah. Isyak memang lupa. Jadi subuh. Atau sebelum subuh baca Quran. Bacalah kot mana pun. Banyak mana ikut suka. Baca. Ada orang boleh baca semuka, ada orang boleh baca dua muka. Jangan banyak-banyak. Sebab Allah Ta'ala suka yang istiqamah. Istiqamah ni berterusan walaupun sedikit. Jangan banyak-banyak. Kita ni suka banyak-banyak. Tu yang Ramadan tu duk baca tadarus banyak-banyak tu. Lepas tu baca balik Ramadan akan datang. Perangai. Kan? Ada pula satu orang tu dia baca Quran tu khatam Quran je. Itulah yang diberi-ria lah, bunga telur nak kala apalah bagai. Orang kita memang suka buat tu. Kalau aku tak marah pun, ikutlah pun. Kan? Dia majlis khatam je dia datang. Baca Quran pun tidak. Tu tip lah tip ya. Okay, Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra ya, ayat pertama. Peristiwa Isra Mi'raj ni kalau kita tengok ya, kalau kita tengok dari sudut mata kasar dan ilmu sains yang ada. Ya, peristiwa Isra Mi'raj ni satu peristiwa yang ajaib. Apa maksud ajaib? Peristiwa yang pelik. Maksudnya apa dia? Peristiwa yang mustahil boleh berlaku. Sangat mustahil. Serius. Kalau kita faham betul Isra dan Mi'raj dari sudut istilah sendiri, kita akan rasa benda ni sangat mustahil berlaku. Isra tu apa dia? Isra tu adalah perjalanan baginda daripada Makkatul Mukarramah ke Baitul Maqdis. Mekah ke Palestin. Kalau guna kenderaan long distance, unta ni kenderaan mahal. Kenderaan mahal. Kalau sekarang dia macam Mercedes tu lah, lebih kurang. Porsche macam tu lah. Tu unta. Dia boleh jalan lama tapi perlahan. Kalau yang boleh jalan laju, dia short distance-nya, kuda. Ambil masa berbulan-bulan. Tapi Rasulullah naik burak. Burak ini dikhabarkan oleh ahli-ahli tafsir, burak ini binatang yang boleh ditunggang. Memiliki sayap dan boleh berkata-kata. Jangan duk bayang macam ni rupa. Macam itulah ciri-ciri dia. Nampak naik burak. Daripada Makkatul Mukarramah ke Baitul Maqdis. Dulu mustahil lah. Kalau sekarang tak mustahil. Naik kapal terbang sampai. Kita pun pergi Mekah pun baru 11 jam. Betul? Jam balik kampung lebih 1/2 jam. Saya pernah balik kampung mentua. Mentua saya tak jauh lah di Sungai Petani ya. Sungai Petani. Balik tu saya balik kat sini. Keluar ni. Kan? Damansara ni keluar. Tak ada lalu jalan duta bagai. Keluar Sungai Buloh ni. Terus je. Dekatlah sikit potong. Kan? Pernah satu ketika tu 11 jam setengah. Pukul 12 malam, 12:30 malam saya gerak dari Taman Tun. Sampai sana 11:30 pagi. Tu.
Kereta saya tu boleh gear sampai 2 je. 1, 2, 3. 3. Patah balik. 2, 1. Panjang perjalanan. 11 jam setengah. Sampai, cakap mak, ni dah kalau pergi Mekah sampai dah ni. Mak pun tengok sian kan. Nanti duduk tu. Ni, tuan. Tak mustahil. Sekarang tak mustahil. Tapi dulu mustahil. Mana boleh berlaku. Tapi benda ni berlaku dulu. Ini satu. Yang ini dah mula kita fikir-fikir. Agak mustahil boleh berlaku pada zaman sekarang kalau keadaan semacam itu. Itu satu. Tengok Mi'raj pula. Mi'raj itu naiknya baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Maqdis ini melepasi langit dunia. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Sampai naik ke Sidratul Muntaha. Ada kata sampai 8. Sidratul Muntaha. Bahkan atas Sidratul Muntaha mustawa. Mustawa ni bawah arasy Allah Ta'ala. Kan? Ramai orang kata, jauh ya Ustaz. Boleh bayang tak jauh dia macam mana? Ni saya bagi kongsi sikit lah. Kongsi sikit. Sebab benda ni selalu cerita setiap tahun. Jadi saya nak cerita yang lain sikit daripada ni. Mengikut ulama-ulama tafsir, iaitu ahli-ahli mufassirin, menurut tafsir Al-Quran, yang kita nampak kat atas ni, yang awan-awan kan, ada nampak bulan, malam nampak bintang semua kan. Itu. Yang kita nampak kat atas ni, planet-planet, matahari lah, setiap planet dalam orbit dia sampai planet terjauh, iaitu planet Pluto, bahkan seluruh angkasa lepas, Eurospace seluruh angkasa lepas. Semua tu masih lagi mengikut pandangan ahli-ahli tafsir, itu semua tu masih lagi duduk dalam kalangan langit dunia. Belum langit pertama. Dah banyak? Ke baru tahu hari ni? Ni kali bacalah. Web-web yang elok-elok sikit tu. Jangan tengok yang bukan. Baru langit dunia. Belum nak langit pertama. Tu. Ada orang sampai Marik lah, sampai bulan ke, tu baru langit dunia. Nak cerita tu. Memang mustahil. Jadi, apa yang saya nak kongsikan kat sini, pengajaran paling besar, pengajaran paling besar dalam Isra' Mi'raj yang boleh kita ambil, ialah Isra' Mi'raj menguji keimanan kita. Iman kita. Iman ni apa? Rukun iman tu lah ya. Rukun iman. Iman ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Melayu ya, yang tuan-tuan selalu guna tutur bahasa ni, tasdik bil qalbi wa taqlid bil lisan wa bil amal bil jawarih. Itu dalam bahasa Melayu lah. Membenarkan dengan hati, berikrar dengan lidah dan diamalkan dengan tubuh badan. Apa? Iman. Ni iman kita. Jauh mana iman kita? Diuji iman kita. Perkara yang nombor satu diuji iman kita ialah perintah kefarduan solat. Nampak? Farduan solat. Yang ibrah yang lain lagi, Isra' Mi'raj itu dibuat untuk apa? Untuk mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah pada ketika itu berada dalam tahun duka cita. Betul? Bukan saja duka cita yang kita tahu, kematian isterinya dan sebagainya, kan? Tapi juga kita tahu pada ketika itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam yang berada di Mekah, mereka telah diboikot oleh orang kafir Quraisy. Boikot ni bukan boikot biasa tau. Bukan macam boikot kita buat tu angat-angat itu, bukan. Boikot esok beli kat. Saya tak marah mana orang. Boikot esok cari kat. Itu boikot lebih kurang ni. Boikot betul. Sehingga kalau umat Islam yang ada di dalam kota Mekah itu tak ada makanan. Sebab ada orang bukan sahaja tak nak jual barang, bahkan tak nak tolong apa, bercakap tidak. Ini boikotnya. Jadi Allah Ta'ala gembirakan baginda dengan dijemput baginda SAW itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj untuk mengembirakan baginda bertemu dengan Khaliqnya. Sebab itu tidak ada nikmat yang lebih sempurna yang diinginkan oleh seluruh penduduk syurga melainkan melihat wajah Allah. Allah Ta'ala tidak berwajah ya. Jangan duk bayang wajah macam mana. Lari akidah tu. Ya. Okey, tuan. Ni cerita. Tu.
Perintah solat. Perintah solat. Ya, dan perintah solat ini juga dia lebih daripada perintah-perintah lain. Yang ibadah lain Allah Ta'ala fardukan melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Isra Mi'raj ni Allah Ta'ala jemput baginda, roh jasad sedar dalam malam yang sama. Ada ulama' sebut Isra Mi'raj ni berlaku dalam masa 3 jam setengah. Ada ulama' sebut. Guru saya sebut. Ada ulama' sebut 3 jam, 3-4 jam lebih kurang. Malam yang sama. Benda yang mustahil berlaku tadi, boleh berlaku pada malam yang sama. Dalam keadaan Rasulullah sedar, bukannya roh saja. Roh dan jasad. Ini ceritanya. Itu. Ni Allah Ta'ala fardukan solat. Yang awalnya solat itu difardukan sebanyak 50 waktu. 50 waktu ya? 50 waktu. Dan akhirnya setelah diminta kurang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak 9 kali dapatlah 5 waktu. 9 kali minta kurang. 9 kali minta kurang. Ada orang tanya, Ustaz, Allah Ta'ala kan tahu tentang perkara ni. Kenapa Allah Ta'ala bagi 50 waktu? Sedangkan Allah Ta'ala tahu akan jadi 5 waktu. Jadi apa yang boleh kita ambil di sini? Bahawa kita akan sedar inilah rahmat dan kasih sayang Allah. Allah Ta'ala tahu kita boleh buat 50 waktu. Yang 5 ni pun tak tahu arah. Maaf cakap. Lagi 50 waktu. Tetapi ada disebut dalam satu hadis qudsi. Saya lupa hadis tu dalam bahasa Arab. Hadis ni tuan-tuan, bila sebut hadis ni, ramai orang kadang-kadang belajar hadis. Duk dengar syarah hadis, pembacaan hadis. Kadang-kadang orang keliru hadis ni. Hadis ni ada 2 jenis. Ringkasnya 2 jenis lah. Satu hadis nabawi, satu hadis qudsi. Bezanya apa? Hadis qudsi ni, dia dalam hadis ni ada dua prinsip ya. Dua perkara. Satu sanad, satu matan. Sanad ni orang yang meriwayatkan hadis tu, yang an sampai Rasulullah tu kan. Okey. Matan tu apa hadis tu? Okey, matan hadis kursi adalah firman Allah yang tidak diletak dalam Al-Quran. Itu. Rasulullah yang sebut tu, tapi dia firman Allah yang terletak dalam Al-Quran. Sebab tu hadis kursi tak banyak. Itu satu. Yang biasa kita jumpa tu hadis Nabawi. Hadis Nabawi ya? Hadis Nabawi. Ada pula orang tanya, Ustaz, kata hadis Nabi, tapi ada hadis tu Nabi tak cakap pun. Sahabat dia cakap. Kenapa ni? Saya tak minta echo pun mic saya. Okey tak? Nabi tak cakap pun. Sahabat dia cakap. Takkan itu hadis Nabawi? Sebab tu kita kena faham. Hadis ni apa? Hadis ni dalam bahasa Inggeris, ma udifa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Itu dalam bahasa Inggeris. Apa maksudnya? Hadis ni apa-apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, ma udifa, yang disandarkan kepada Nabi daripada kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi dan ikrar Nabi. Itu adalah hadis. Boleh ya? Betul. Balik cerita tadi. Dalam hadis kursi ada menceritakan, satu hadis kursi menceritakan bahawa walaupun kita solat tu 5 waktu, tetapi pahalanya itu adalah 50 waktu. Maksudnya satu kali solat pahalanya 50 waktu. Jangan pula duk congak kat situ pula. Kalau satu kali solat 50 waktu, hari ni dia tak sembahyang dah. Besok pun tak payah rasa. Tu kalau ada bercakap aku je tu, memang aku sekeh kepala. Macam-macam. Faham ya? Saya ni tak pandai ceramah dalam depan televisyen ni. Sebab tu ayat saya macam ni semua. Minta maaf banyak-banyak lah ya. Saya boleh kot. Nampak macam kali terakhir panggil aku ni. Okey ni, tuan-tuan. Nampak? Tu solat. Dah beramai orang solat, tuan-tuan. Sebab ada satu hadis Rasulullah SAW sebut, ya, hadis sahih daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sahih Muslim, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Rasulullah sebut apa? Yang membezakan antara seorang mukmin dengan orang yang kafir ialah meninggalkan solat. Maksudnya kita ni kalau tak solat sama macam orang kafir. Nampak?
Bila sebut kafe tu mulalah kita marah tak? Berangin tak pasal kan. Kita ni kadang-kadang berangin tu tak kena tempat. Tak konsisten. Dalam 4 macam ni, beria. Dalam 4 macam ni, buat tak tahu. Contoh bab halal haram. Tu bab yang paling mudah lah untuk kita tengok. Bab halal haram. Kalau bab makanan, mesti nak ada logo halal. Betul tak? Logo halal kan? Tadi dengan Cik Azman kita cerita logo halal panjang. Sebab logo halal Malaysia merupakan logo halal yang paling prestis dalam dunia. Jangan main. Dan JAKIM Bawah Hak Halal mengiktiraf lebih 200 logo halal dalam dunia. Tahu tak? Lebih 200 logo halal dalam dunia lah. Negara dalam dunia ni banyak. Setiap negara ada logo halal masing-masing. Ada logo halal masing-masing. Ada setiap negara tu logo halalnya ada 3, ada 2, ada 4. Boleh saya tengok lah dekat website Halal JAKIM. Ataupun boleh je upload aplikasi My Halal. Tak tahu ke? Tahu lah. Yang bukan-bukan aplikasi tu tahu pula. Tu. Ini cerita halal ni. Kalau duk makan tu duk sibuk tengok ada halal ke tak ada halal. Sebab apa? Kita tahu logo halal tu maksudnya bukan saja benda tu halal, tetapi benda tu thayyibah. Thayyibah ni apa? Bersih. Bersih. Sebab itu proses halal ni sangat panjang tuan-tuan. Sangat panjang. Contohnya macam makanan binatang sembelihan kan. Binatang kena sembelih ni, binatang ni tuan-tuan. Dia cerita bab binatang pula. Ya, binatang ni tuan-tuan. Dalam dunia ni ada 2 jenis je. Satu binatang dalam air, satu binatang atas darat. Yang kena sembelih binatang atas darat je. Yang lain air tu semua halal. Tak payah sembelih. Faham? Binatang dalam air. Tak kisahlah dia berenang ke, dia menyelam ke, dia merangkak ke, dia mengesot ke, dia berpusing ke apa ke. Yang penting duduk dalam air lah. Ataupun dia duduk dalam air lebih berbanding darat. Dia tak boleh tanpa air. Itu binatang air lah. Binatang ni semua halal. Tak perlu disembelih. Boleh dimakan selagi mana tidak memiliki racun dan mudarat. Makanlah. Apa pun namanya. Tak kisah. Sebab semuanya itu dalam kitab fiqh dipanggil ikan. Tak kisahlah ketam ke, udang ke apa ke. Semua tu ikan. Boleh makan. Tak payah sembelih. Jangan ada pula tanya, ni ikan siakap ni nak sembelih ke Ustaz? Kau ni karang. Nanya soalan bukan-bukan. Kan kita boleh nanya soalan yang menyebabkan aku tak bela. Sedangkan ada soalan macam tu kan, bila tanya saya bela kejap tak tahu kok mana nak jawab tu. Tu. Yang itu boleh makan, tak kisah apa namanya. Binatang-binatang air, yang penting binatang tu tidak mendatangkan racun dan mudarat. Makan. Ikan, paus ke, anjing laut ke, semua halal. Tak ada masalah. Boleh makan. Kenapa? Perkataan anjing. Yang panggil anjing laut orang Melayu je. Orang Inggeris kan panggil sea lion. Mana-mana anjing kan? Okey, jadi buat kajian macam mana boleh wujud perkataan anjing laut tu. Yang besar tu walrus. Tak ada nama dog pun. Okey, rupa dia kot macam tu. Kan? Sama macam dugong orang panggil gajah laut. Kau tahu? Tu. Gamat timur laut. Macam mana boleh wujud gamat tu? Tuan nampak? Semua boleh makan, tak ada masalah, makan. Ya. Cuma yang darat ni mesti disembelih. Mesti disembelih. Binatang darat lah. Cuma kalau binatang tu liar, ada syariat dalam syariat mengatakan bahawa boleh diburu baru disembelih ataupun diburu saja. Tu. Tengoklah kaedah tu ada cerita bab buruan tu, ada satu panjang cerita. Binatang, sembelih ke tak sembelih. Kita duk sibuk tanya. Kan? Sembelih tak sembelih. Jadi kalau dijual tu elok, biasa kat Malaysia ni halal lah, insyaAllah. Kebiasaannya halal lah. Ya, lagi-lagi kalau produk yang dikeluarkan oleh QSR Brain. Tu, QSR. Bawah tu ada apa? KFC, ada pizza. Tu. Saya dah pernah melawat ya, kilang sembelihan dia. Kilang terbesar di Malaysia. Ada 3 kilang. Kilang terbesar di Port Kelang. Tak banyak lah dia sembelih ayam. Lebih kurang dalam 80,000 ekor je. Sehari. Kalau ikut kajian, dia orang cerita dengan saya, kalau ikut kajian, orang dalam dunia
makan ayam satu hari 1.5 juta ekor dalam dunia. Pak. Jadi pusat sembelihan itu, sembelih ayam, saya tengok ada lebih kurang 27 step. Bermula sampailah packing, ayam tu langsung tak duduk atas lantai, duduk hanging kat atas. Proses satu daripada sembelih, basuh dia, sembelih apa, potong semua. Memang halal, memang bersih. Memang bersih. Jadi jangan ragu-ragu. Tapi yang uniknya, kita susah nak jumpa ayam wool ni, ayam emas ni kat kedai. Selalu yang jadi nugget tu jumpa lah Pasaraya, betul tak? Drama, tu jumpa lah kat Pasaraya. Sebab apa? 90% dia supply untuk KFC saja. 80,000 tu 90% untuk KFC saja. Tu pun tak cukup. Lepas tu kalau nak cari, pergi cari kedai ayam mas lah. Faham kan? Seronok macam mana tu? Lagi-lagi bak jamuan dia. Seronok. Saya makan ayam berlaukkan nasi. Faham kan? Makan ayam berlaukkan nasi. Semua ayam. Macam-macam. Kita ni orang kampung jaranglah makan-makan canggih macam ni, memahal ni. Makan pun satu hari sekotor 2 je ayam kan. Tak adalah berbagai rupa makan. Tapi bagi makan macam-macam tu kan, kita seronok lah. Dia orang kata, Ustaz, hari ni ada menu istimewa. Apa menu istimewa? Hari ni ada masak lemak nenas ikan masin tu. Bagi dia istimewa lah. Sebab dia orang tak jumpa makanan tu kat situ. Dia makan ayam je. Kita dah biasa jumpa ikan masin tu dah. Ayam lah kita makan. Tu ceritanya. Nampak? Halal. Ya, produk halal tu. Halal. Kita duduk sibuk cari. Tapi ada setengah orang lupa. Bila nak beli makanan halal, nak tengok ada cok halal ke tidak. Tapi lupa duit tu halal ke tidak. Ni cerita. Itu bab halal. Tu tak masuk lagi dalam bab kita cari rezeki. Tuan-tuan dan puan. Cari rezeki. Betul ke kerja yang kita buat ni? Halal ke kerja kita buat ni? Aku ni jual benda haram. Agak-agak halal tak? Sebab sebelum jual, aku setiap kali nak waktu solat, aku solat. Jumpa customer, aku bagi salam. Tak boleh tipu-tipu. Tak boleh menipu dalam iklan, tapi aku jual benda haram. Agak-agak halal tak? Dia tetap haram. Tu. Kena ingat Kena ingat. Kerja halal, rezeki halal. Kerja haram, rezeki haram. Tu, faham Okey. Kena ingat juga, rezeki haram takkan bertukar jadi halal. Tapi rezeki halal boleh bertukar jadi haram. Yang haram takkan tukar jadi halal tau. Tapi yang halal boleh bertukar jadi haram. Maksudnya, bila halal dan haram itu bercampur, maka haram semua. Melainkan kita boleh asing. Contoh ada duit haram, ada duit halal, kita boleh asing. Okay? Yang haram kita tak pakai. Kita pakai yang halal je. Boleh Yang haram serah Baitul Mal. Kalau tak boleh asing, semua jadi haram. Contoh air ni. Kita titikkan arak dalam dia. Halal ke halal? Haram guna air. Tak boleh asing. Walaupun warnanya tak berubah. Tu ya. Nampak kan? Jadi hati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerja kena ikut seperti mana arahan yang dibenarkan. Ini di antara ibrah keimanan kita. Allah Ta'ala nak uji iman kita. Sejauh mana kita amanah. Tu. Kalau kita ada kerja sampingan, jangan buat kerja sampingan waktu kerja tetap. Tak kena. Melainkan dah minta kebenaran ketua jabatan ataupun pegawai penyelia. Bos, saya setiap pukul 1 bos, saya meniaga depan tu. Pukul 2 saya masuk balik pejabat. Berarti ikut suka kau Faham? Saya ada kawan macam tu. Pukul 1 sampai pukul 2 dia takkan buat kerja. Dia tak ada rehat pun. Dia nak pergi tengok apa tu barang-barang yang disupply kat kedai-kedai. Satu, garis stok barang-barang dia sebab dia meniaga. Dan dia tak boleh buat OT lebih daripada pukul 6 atau 5.30. Sebab lepas tu dia nak niaga pasal malam pula. Dia maklum? Okey, tak ada masalah. Faham kerja betul-betul. Kena amanah. Macam saya datang ni pun dapat kebenaran ketua dulu. Kalau tidak, saya tak datang. Kalau bos tak sayang, tak datang saya. Sip kat situ. Tu. Kena minta.
Sebab tu pagi tadi saya masuk lupa cakap tengok kerja ada tak ada, nanti lepas ni masuk balik pejabat. Bukan saya boleh merayap kulu-kili walaupun rumah saya dekat. Okey, boleh kerja kena amanah lah. Jangan menipu. Tu boleh. Tak kisahlah apa level sekalipun, kerja kena amanah. Faham jangan salah guna kuasa, jangan pecah amanah. Apa lagi? Jangan menipu. Ni banyak orang menipu ni. MC palsu. La ilaha illallah. Bagilah sakit betul-betul. Kerat jari tu ke apa ke. Lepas tu pergilah hospital ke klinik, sambung jari bos. Faham? Dah nampak sakitnya. Ini tak sakit kata sakit. Kau besok Allah Ta'ala makbulkan kau sakit betul setahun tak elok-elok, baru tahu nasib kau. Faham? Sakit perut katanya. Setahun sakit perut. Ambil kau. Jangan menipu. Jangan menipu. Mana ada ruang untuk boleh kita menipu. Jangan menipu. Cakap benda betul. Wah, hari ni stres lah. Stres dengan siapa? Stres dengan bos lah. Tak cuti hari ni. Ikut suruh kau lah. Faham? Kena jujur lah, takkan tak jujur pula. Ini marah bos belakang-belakang, depan baik bos, baik bos, baik bos. Apa perangai? Jujur je lah. Boleh? Bos pula jangan selesa sangat. Kan? Kalau nak buah semua okey je, ada masa tanyalah. Okey ke kamu dengan saya ni? Kan? Saya okey ke tidak? Kalau ada benda-benda kamu tak puas hati dengan saya, bagi tahu. Sebab tu ada program di jabatan, ada town hall dan sebagainya kan. Benda-benda tu nak dibangkitkan. Janganlah bos kecil hati pula. Boleh? Macam tu. Kaedah. Bila kita jadi orang atas, kita jangan rasa bagus. Jadi orang bawah pula, kita jangan menyusahkan orang atas. Faham? Ada gitulah. Saya cerita macam ni sebab apa? Sebab pengalaman saya. Saya kerja daripada bawah ya, tuan-tuan puan. Saya kerja daripada bawah. Daripada kerani. Sampai sekarang ni. Jadi saya tahu semua kerja. Jadi anak buah saya tahu lah. Dia buat kerja ke dia tak buat kerja, saya tahu. Dulu saya buat file. Saya minitkan surat tu pakai kertas minit tu. Tahu kertas minit? Kertas biru macam kertas kajang tu. Ada garis-garis tu. Surat keluar nak kena chopkan apa. Surat masuk chopkan apa. Nombor surat, coding, margin. Dulu saya buat surat. Sekarang saya sewa surat. Jadi anak buah saya tak boleh tipu saya. Dan kalau anak buah saya tak ada pun saya boleh buat kerja. Sebab saya tahu penggerakan semua kerja dalam pejabat. Faham jadi kita kena ada semangat harga menghargai antara satu sama lain. Sebab kita kerja teamwork. Ni kebetulannya. Macam sekarang ni, kebetulan saya duduk depan ni. Kau barangkali tuan duduk depan ni ke? Kan? Tuan pakai songkok ni. Sebab seorang pakai songkok ni depan ni. Mungkin kebetulan duduk depan ni ke? Saya duduk situ. Mana tahu? Faham Sebab dalam dunia ni semua sementara. Jadi sebab itu kita kena ada harga menghargai. Boleh di dalam tengok supaya kerja kita tu jadi seronok dan kita jadi halal, tak banyak penyelewengan yang berlaku. Jadi di antara ibrah yang boleh kita ambil. Faham tuan-tuan Saya cerita paling detail. Ni. Jangan ni. Sebab saya dulu ada macam-macam jenis bos tau. Ada bos yang jenis menyakitkan hati. Faham tak? Dia tak boleh kalau baru nak bancu air dan dia datang. Ada je dia ni. Ada bos pula jadikan kita sebagai tempat meluah perasaan. Tak ada masalah dengan apa, tak ada cerita kat kita. Kita nak buat kerja ni. Dia cerita, kau nak tahu tak macam ni? Tak, aku marah buat aku. Kan? Faham tak? Itu bukan mengganggu, annoying. Menyakitkan hati tau. Kan ada masalah kat rumah pun dia cerita kat kita. Ada bos gitu. Kan? Ada bos rasa dia betul je. Dia rasa dia betul je. Terpulang. Memang ada jenis bos macam tu. Sebab tu ada orang beritahu saya, bos ni ustaz, maksudnya apa? Buat orang susah saja. BOSS, orang kata. Aku tu pandai je kau ni. Tak tahulah kalau betul itu yang terjadi, itulah maksudnya kot. Dia jangan susah dengan orang. Kan? Lepas tu jangan rasa kita pandai. Saya tak rasa saya pandai. Saya tahu anak buah saya ada kepakaran apa. Satu tu anak buah saya dia kepakaran dia untuk benda-benda yang ni. Macam ni, live ni. Lepas tu buat drawing. Kan? Dan sebagainya, buat iklan, buat poster, dia pandai bab tu. Jadi saya tanya dia, kalau saya nak ceramah PowerPoint ni, ada benda tak yang mudah untuk PowerPoint ni begini-begini? Dia ajarlah saya. Faham? Kita tanya, salah. Betul tak? Tak semua kita pandai. Ini kadang pegawai baru kononnya. Lepas tu rasa macam dia pandai. Jangan. Tanya orang lama. Sebab tu saya masuk pejabat, saya akan jumpa orang lama. Orang lama siapa? Kerani.
Yang paling lama apa? CC. Kat sini ada CC. Ada kan? Tu grade CC lah. Kalau job government tu grade-nya 22 ataupun 26. Kalau EO ni kira pembantu takbir ni kira baru lagi. Posisi ni orang lama. Lagi-lagi orang jaga kaunter. Saya suka belajar dengan orang-orang macam ni. Mula-mula saya masuk pejabat tu saya belajar dengan orang ni ya. Betul. Sebab orang ni boleh cerita segala benda yang ada kat pejabat ni, termasuk sejarah pembinaan bangunan pejabat ni. Sebab lama gila dia kerja situ. Sebab tu saya suka belajar dengan orang lama ni. Saya sangat hargai dia orang ni. Dia orang ni pengalaman banyak. Jangan kita rasa kita pandai. Faham tak? Macam saya nak buat presentation. Dia presentation board nak minta macam ni. Awak tak berpandai sangat buat kira carta lah macam mana. Macam ni kaedahnya ni. Input ni ada. Tapi tak nak buat macam mana. Dia tanya nak buat. Kau free tak? Kenapa Ustaz? Kalau free tolong saya boleh? Saya nak buat apa? Tolong buatkan ni conclude je. Ni data dia ni. Untuk jadi PowerPoint presentation tentang KPI dalam masa setahun. Saya nak satu buku surat. Tolong buat carta begini-begini, detail begini-begini. Supaya mudah. Kalau PowerPoint tu pun satu PowerPoint je. Diklik baru keluar page lain. Macam nak buat benda tu. Okey boleh Ustaz? Faham tak? Kita tak pandai, kita tolong orang. Mereka kata, Ustaz nak segera ke? Tak adalah. Kau dah selesai kerja tu buat lah. Apa yang lewat pun minggu ni lah. Kalau boleh lah. Tak apa Ustaz, saya buat lah. Kejap je ni. Bila dah buat, ucap terima kasih. Faham tak? Buat terima kasih. Tak pun tanya, makan dah. Jom, saya belanja makan. Faham? Tu. Sebab tu kat pejabat saya, ramai yang nanya, Ustaz, ada kerja-kerja nak buat? Pagi ada datang nanya, petang ada datang nanya, kan? Lagi kalau saya ada jemputan ceramah, Ustaz ada kenderaan ke? Saya nak tolong bawa ke apa? Tak payah, aku pergi sendiri je. Nyusahkan kau pula. Okey, faham kan? Ucap terima kasih. Ini di antara perkara yang susah lah untuk kita sebut. Betul sahabat sekalian? Susah tau nak ucap terima kasih ni. Susah. Tapi kena ucap terima kasih. Terima kasih ya. Kalau silap, maafkan saya silap ni. Boleh? Jadi kena ada take care each other lah. Ya, kalau bos tu monyok, bos, minum kopi lah bos. Jangan monyok sangat. Nanti kan teruk kita orang hari ni bos. Satu. Kalau anak buah pun nampak monyok tu kan, kita pun kena tanya juga. Boleh ya? Saya pantang nampak orang masam kat pejabat. Tak boleh. Walaupun bukan unit saya. Sebab kita duduk sekali kan, department dekat-dekat. Duduk sekali, monyok je. Apa hal kau? Saya tanya. Paling tidak saya tanya. Sihat? Makan dah? Dah. Dan lama kan, ramai orang juga menanya. Ustaz, asyik tanya, sihat dah, makan dah. Tak ada soalan lain ke? Saya tanya. Memang itu soalan saya satu tanya. Kalau belum makan, jom pergi makan. Boleh order makan, tak apa. Nanti kita bayarlah. Kongsi ke apa ke, ikut suka lah. Tu. Saya tak suka tengok monyok-monyok. Kalau ada masalah, cerita. Kalau tak boleh nak cerita, tak apalah. Kalau tak boleh nak buat kerja, pergi rehat dulu. Pergi rehat dulu. 2 jam cukup? Saya tanya selalu. 2 jam cukup? Kalau cukup 2 jam, pergi rehat. Tak kisahlah kau nak keluar pejabat ni pergi mana, ikut suka kau. Tapi lepas 2 jam masuk balik. Kalau 2 jam tak cukup, ambil cuti hari ni. Aku stres tengok muka kau masam macam ni. Faham walaupun kawan-kawan lain, saya selalu tanya. Oleh kerana saya pernah jadi guru saya pernah jadi guru dulu. Guru sekolah rendah, bukan sekolah menengah. Sebab kita tak pandai. Guru sekolah rendah. Ya, saya tak boleh nampak ya kalau anak murid senyap. Bahaya. Serius. Biasanya berak. Ni nak cakap. Senyap berbau. Mudah. Faham kan? Pernah berlaku kat dulu. Woi. Dia buang air pula dalam kelas ni. Maksudnya apa kena buat? Ustazah gelas sebelah lah tolong cuci. Tak ada aku cuci dia. Faham tu kadang saya saja berseluruh. Saya ni suka berseluruh orang dia. Kalau pejabat tu saya tanya senyap je. Berak Ustaz ni kakak lah. Tak kena besar-besar macam ni. Tak, teringat dulu masa ngajar dulu. Sihat ke? Sihat. Monyok je, minum dulu. Jangan stres sangat. Okey. Faham Boleh tu maksudnya kena ada take care lah. Kalau kawan tu masalah kan, cuti kan contoh dia, cutilah urusan peribadi. Saya dah urusan kau semalam. Saya dah. Terima kasih bos sebab bagi cuti. Kan? Apa salah? Urusan peribadi. Macam mana selesai dah? Kena sambung je bos ni. Seminggu lepas ni nak pergi cuti bos.
Bila tu nak cuti tu? Tapi dalam masa dekat lah, bulan depan insyaAllah bos. Seminggu. Yalah tak apalah, yang penting urusan kau selesai. Dah seminggu tu tanya macam mana selesai dah? Saya dah buat Alhamdulillah. Okey semua. Apa urusan kau buat banyak-banyak kali ni ha? Kahwin lagi bos. Contoh. Kan kalau bos tu baik kan dia bagi tips kat bos tu. Kan? Faham? Tu ceritanya. Apa salah nanya kat bos? Boleh? Apa tu kena faham ya? Bila kita ni dalam bab kerja lah, supaya kita seronok, ni cerita bab kerja lah. Seronok ni kita kena bezakan waktu kerja dengan waktu peribadi. Itu penting. Faham kita sebagai penjawat pun kena bezakan waktu peribadi dengan waktu kerja. Jangan bawa masalah rumah ke pejabat, jangan bawa masalah pejabat ke rumah. Ya. Boleh? Dapat? Dan saya diajar oleh bos-bos lama saya, jangan campur adukkan waktu kerja dengan waktu dengan keluarga. Sebab tu saya takkan cerita waktu kerja selepas pukul 5 petang. Saya takkan cerita. Faham Melainkan arahan bot, arahan bot ke jawatan kuasa ke yang memerlukan tindakan segera pada awal Isnin, maka saya akan maklum pada waktu tengah hari Ahad tu. Minta maaf banyak-banyak sahabat-sahabat, ada arahan terbaru yang perlu buat. Kalau boleh perkara ni disiapkan sebelum jam 10 pagi, kerana pukul 11 perlu dibentangkan ke begini-begini. Minta maaf dulu. Betul. Dan saya takkan telefon staf saya kalau dia sedang bercuti. Faham Itu saya lah. Kalau orang lain, Allah Alam, saya takkan telefon. Sebab tahu dia cuti ya. Boleh? Tak tahulah kalau dia memang kerja tu 24 jam, bodyguard ke apa ke, itu lain lah. Boleh itu saya main pattern ya. Orang lain, Allah Alam. Sebab kita tahulah orang tu cuti. Kita jangan susahkan dia. Ni sebagai pegawai lah. Kalau kita pula sebagai anak buah pun begitu juga. Nampak bukanlah suruh sanjung bos tu, tidak. Hormat je lah. Kalau tak hormat orangnya, hormat jawatannya. Boleh? Walaupun orangnya tu kata menyusahkan je orang ni. Dia ni suka nak cik pasal dengan orang. Kan? Tapi kita kena hormat jawatan dia. Dia bos kita. Bos macam tu lah, memang pattern. Boleh? Nampak tu ceritanya. Itu dalam sudut kerja lah. Supaya kerja kita jadi halal dan akhirnya mendatangkan rezeki yang halal. Ini juga uji iman kita. Uji iman kita. Sejauh mana kita ambil yang halal, meninggalkan yang haram. Sebab yang halal tu lebih banyak daripada yang haram. Yang haram tu sikit je. Yang halal tu lagi banyak. Contoh minuman yang haram. Khamar, benda yang mabuk kan. Yang lain tu minum, ikut suka kau. Betul? Nak minum Pepsi ke, Sunquick ke, Rebina ke, apa lagi? Ikutlah, apa pun. Banyak sangat. Ketum. Minumlah ketum, tak ada masalah. Minum. Kalau minum ketum tu sampai memudaratkan, haram. Kalau nak minum ketum tu saja, tak ada masalah minum. Boleh je. Harus hukumnya. Boleh. Minum ketum, kat kunyah daun ketum tu. Ikut suka kau. Okay. Faham? Tapi kalau ketum tu dicampur dengan benda-benda terlarang, jadi haram. Dicampur dengan benda-benda. Contoh macam campur ubat batuk lah. Apa lagi? Ubat nyamuk. Dia rebus dengan air bateri tu. Bukan air bateri, dia rebus dengan bateri. Bateri masuk dalam rebus. Kata, apa hal kau masuk? Kawan saya macam-macam jenis ya. Yang jadi orang ada, yang tak jadi orang pun ada. Saya campur dengan semua orang. Satu kali tu saya tengok dia rebus dengan bateri tau. Bateri tu rebus sekali, aku tu tak meletup ke? Tak. Asal kau cabut bateri ni? Biar power dia. Orang ni memang dah tak boleh dia bagi nasihat dah. Kau slap dia banyak kali pun dia buat bodoh je. Serius, memang tak bagi nasihat. Jadi kita tegur lah mana yang boleh. Kenapa bateri bagi power pula? Baik kau minum je air bateri tu, lagi power. Air bateri tu kau minum terus je. Tak payah rebus ni. Senang. Dia pun minum. Ya, tak payah juga. Tapi tak sedap. Yang ni sedap. Ikut suka kau. Okay. Faham? Tu. Jadi cari yang halal. Itu satu. Seterusnya. Ibrah daripada Isra' Mi'raj ni. Uji keimanan kita untuk mentaati perintah Allah. Contoh solat. Tadi kita cerita solat kan? Solat. Guru saya sebut, di luar sana Hidayat, sangat ramai orang
yang mengetahui solat itu wajib. Tetapi sangat sedikit yang sedar solat itu wajib. Faham? Tahu solat itu wajib, tapi tak sedar. Kena sedar? Kena sedar. Solat wajib 5 waktu. 5 waktu wajib dilaksanakan. Tinggal berdosa. Tapi sekarang ulama-ulama ada menjelaskan bahawa kalau kita tinggal solat wajib qada. Itu panjanglah perbahasan tu, saya tak nak cerita, takut sampai besok tak sudahlah. Ya. Boleh qada. Jadi siapa yang ada tinggal puasa, qada lah. Lepas ni jangan tinggal. Qada. Lepas solat zuhur lillah ta'ala, solat lagi zuhur sekali, niat qadaan lillah ta'ala. Begitulah seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Sebab solat ni ibadah terpenting dalam hidup kita. Dia dibuat setiap hari. Bukannya buat setahun sekali macam zakat tu. Bukan dibuat semua hidup sekali macam haji. Bukan. Dia setiap hari. Nak kata tak sedar, solat disyariatkan azan. Betul ya? Azan Azan. Orang bagi bang apa bagai kan. Saya tak tahu macam merujuk kata bang tu. Sebenarnya azan. Sebab tu tukang azan dipanggil muazzin. Muazzin. Dia bukannya Bilal. Mungkin oleh kerana menghargai jasa Bilal bin Rabah, iaitu tukang azan baginda Rasul SAW. Sebab itu siapa saja yang melaungkan azan dipanggil Bilal. Sebenarnya muazzin, tukang azan disyariatkan azan. Takkan tak dengar. Kadang-kadang dalam tandas boleh dengar azan. Dari telefon siapa tak berbunyi dalam tandas tu. Satu. Nak kata tak tahu solat, solat disyariatkan jamaah. Ikut je lah orang sembahyang. Bukan susah. Jangan pelik kalau ada orang tak tahu sembahyang. Jangan pelik. Jadi kita jangan gelakkan dia. Jangan gelakkan dia. Jangan hina dia. Ajar dia. Ikut aku sembahyang. Tirulah orang tu sembahyang mula-mula. Macam mana nak cari tiru? Duduk belakang ke duduk depan? Ikut suka. Saya ada seorang anak murid. Dia kata, Ustaz, kalau tak sembahyang dengan Ustaz, saya nak sembahyang dengan siapa? Sembahyanglah kat masjid surau yang terdekat dengan rumah. Ikut je orang tu sembahyang. Nak ikut sembahyang ni, ikutlah. Macam kalau boleh ikut daripada belakang, ikutlah. Kalau boleh ikut daripada tepi, ikut je. Tengok orang tu sembahyang macam mana, buat. Sebab tu kalau kita ada nampak orang, yang contoh nak ambil wuduk, dia tengok kita kan, mungkin dia tak tahu ambil wuduk. Jadi tunjuklah dia. Macam ni mula-mula. Lepas tu macam ni, lepas tu macam ni. Faham Orang nak buat baik kan, kita ajaklah. Kerana kita ni malu nak buat baik. Buat benda bukan main riak lagi. Dah lah benda buat bukan, riak pula. Ya Allah, berganda dosa. Faham? Buat benda baik ni kita malu. Tunjuk. Semayang. Tengok orang sebelah tu semayang macam ni. Angkat tabir, angkat. Letak tangan. Tangan mana tu letak tu? Kan? Tangan mana, letak tangan mana? Tu, letak belah mana? Lepas tu nak rukuk. Tengok orang sebelah semayang. Boleh? Tak ada masalah. Ada orang tanya saya, Ustaz, itu saya semayang Ustaz. Saya tengah semayang ni saya nampak ada orang tengok saya semayang. Dia tiru saya semayang. Apa hukum Ustaz? Dia tanya kat situ. Silap tanya soalan tu kat aku. Kata dia belajar semayang sebab tu ditiru kamu. Apa salah? Yang salah tu kamu tengok dia. Faham? Dia tengok kau, terlantaklah situ. Yang kau tengok dia kenapa? Faham? Tu. Dia baru cerita bab solat ni. Bab solat. Digalakkan berjamaah. Jadi kalau sembahyang seorang tu betul boleh, tapi sebaiknya berjamaah. Carilah kawan-kawan. Lepas tu kalau kita pergi masjid surau dah habis sembahyang, cari orang berjamaah. Ni satu mualaf saya. Ustaz, saya zuhur pergi sembahyang. Alhamdulillah sembahyang kat masjid tu. Ada satu masjid tu lah dekat dengan tempat kerja dia. Asar saya pergi. Alhamdulillah. Tapi kan Ustaz, tapi kenapa? Dia cerita kat saya. Saya sampai masjid. Itu dia terlambat datang ke masjid sebab ada kerja kan. Terlambat dia tukar masak kat kedai. Terlambat cuci tangan apa semua sampai masjid. Sampai masjid orang dah balik. Orang dah berwirid balik. Lepas tu kamu buat apa? Saya balik dah Ustaz sebab sembahyang dah habis. Tak apalah, jangan marah sebab dia tak tahu. Okey, faham ni buat solat. Jangan tinggal. Jangan tinggal solat. Bahaya je tinggal solat ni. Bahaya. Sangat bahaya. Dia boleh menyebabkan hidup kita serabut. Betul. Di antara azab yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang tinggalkan solat, Allah Ta'ala akan cabut ketenangan dalam hidup dia. Sebab tu orang tu kalau hidupnya serabut, masalah bertimpa-timpa, biasa tak solat.
Saya nak cerita. Bukan saya menakut-nakutkan. Tidak. Benda yang berlaku. Contoh di pejabat saya. Pejabat agama kan. Pejabat agama. Orang datang nak kahwin. Buka kaunseling. Ini saya juga pernah bertugas di bahagian tersebut. Rata-rata pasangan yang bermasalah datang ke pejabat. Tak kisahlah masalah apa sekalipun. Bila saya tanya dengan satu soalan yang tidak sepatutnya orang lain tanya. Sepatutnya kita tanya kat diri kita sendiri. Apa soalan saya? Solat 5 waktu cukup tak? Majoriti jawab tak. Kalau hubungan kita dengan Allah rosak, macam mana kita nak jaga hubungan kita dengan manusia? Sebab itu, solat ini sangat ringan kepada orang yang ambil berat. Dan solat ini sangat berat kepada orang yang ambil ringan. Okey. Dapat ayat tu? Tu. Banyak lagi azab-azab yang lain. Ngeri kalau sebut azab-azab tu. Jadi jangan tinggal solat. Jagalah solat elok-elok. Dengan solat itu juga akan menyempurnakan ibadah lain. Dengan solat itu juga akan membentuk peribadi kita. Walaupun orang tanya, Ustaz, orang tu sembahyang Ustaz. Tapi mengumpat tak berhenti. Fitnah orang tak bertapis. Siap beli nombor lagi Ustaz. Sembahyang dah pergi masjid. Kenapa jadi macam tu? Nampak? Ni kena tengok sejauh mana sempurnanya dia solat. Kualiti solat dia. Kalau takkan ada janji dalam surah Al-Ankabut, tidak silap saya, ayat ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah diri daripada buatan keji dan munkar. Sebab itu orang jahat tara mana pun, kalau dia buat ibadah, dia takkan jahat selama-lamanya. Dia pasti akan kembali jadi baik. Sebab tu jangan tinggal solat. Solat ni juga akan menyempurnakan ibadah lain. Ya, bila orang tu jaga solat, tak payah suruh puasa, dia akan puasa. Tak payah suruh zakat, dia akan bayar zakat. Faham? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Sini semua dah berumah tangga? Nak berumah tangga lagi? Itu tak apalah, simpanlah syarat tu. Walaupun tak tahu kesampaiannya bila. Ya, okey, tak apa, tak ada masalah. Ya, dah berumah tangga ya? Okey. Banyak kesilapan yang berlaku kepada ibu dan ayah yang saya tengok. Ramai yang paksa anak untuk puasa. Tapi jarang yang paksa anak untuk solat. Bila you paksa anak you solat, you tak payah suruh puasa. Dia confirm akan puasa. Betul. Dia akan puasa. Sendiri puasa. Walaupun ragamnya bagai-bagai, kan, dah mula meraung-raung tengah hari, melalak tak pasal-pasal. Lepas zuhur dah mula duduk peluk peti ais. Pukul 3 kepala dalam peti ais. Pukul 4 dia duduk dalam peti ais. Faham? Tengok air tu dipegang macam tu. Kita kesian, minum je lah. Puasa setengah hari. Tak nak dia. Ni budak. Kalau kita jenis paksa dia solat, kita risau dia akan buat benda lain. Faham Ni cerita. Jaga solat tuan-tuan. Pesan kepada anak-anak kita, diri kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita. Jaga solat. Boleh? Kat sini pun rasanya tempat solat pun disediakan. Ada kan? Tak kisahlah nak tempat solat kat meja masing-masing ke, bawah meja ke, tepi meja ke, atas meja ke, ikut suka kau lah. Ya? Tapi ada tempat solat. Solatlah. Jaga solat. InsyaAllah hidup kita akan tenang. Sebab apa? Pensyariatan solat itu datangnya daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nampak? Sebab solat di antara perkara yang utama yang Allah Ta'ala akan tanya di akhirat esok. Ini uji keimanan kita untuk ikut perintah Allah. Ada banyak lagi perintah-perintah Allah Ta'ala yang lain yang kadang-kadang kita tak nak ikut. Sebab apa? Kita rasa menyusahkan. Ya. Ada orang tak nak ikut, dia tak percaya perintah Allah. Yang solat ni pun ramai orang tak percaya. Saya tak boleh solat Ustaz. Ada siap kata, asal sibuk-sibuk kau suruh aku solat, kubur kan asing-asing. Memang kubur asing-asing. Tapi masalahnya nak mengurus kau tu besok kita orang. Bukan kau boleh urus sendiri. Saya tak pernah jumpa ada jenazah meninggal, dia mandi sendiri. Dia pakai kapan sendiri. Dia terus sembahyang.
Lepas tu diguling, masuk dalam lahat sendiri, kambuh sendiri. Ada? Mana ada? Tu. Kau taklah minta kepada kita dalam surah Al-Asr disebut watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kena pesan lah. Jom mayang. Kau dah mayang belum? Lupalah. Macam mana kau boleh lupa mayang pula? Jom mayang. Faham? Tu cerita. Boleh? Boleh ya? Nak kata sibuk taklah sibuk mana? Nabi lagi sibuk. Uruskan agama lagi. Uruskan negara lagi. Elok mayang. Kau bukan sibuk mana pun. Cop surat je kot. Contoh. Saya tak ada kata mana-mana yang masih hidup atau meninggal dunia. Cop surat je kot. Saya sibuk nak pula. Solat. Masuk waktu solat. Faham? Ni lagi hari Jumaat ni kan. Sini waktu kerja sama macam government Sama. Maksudnya 12 suku dah rehat lah. 12.5. Oh, 12.5. Kalau government 12 suku. Masuk balik? 2.5. Kalau government 2.45. Ya, betul. Kalau government lah. Tak kisahlah lebih kurang tu. Tak adalah masuk pukul 1. Kan? Ni. Jadi lelaki boleh siap pergi solat. Solat Jumaat. Boleh ya? Ni solat Jumaat. Sebelum Jumaat tu pergilah solat Jumaat elok-elok. 2 ambil soh depan. Jangan soh belakang. Tahulah nak tukang lipat tikar lah bagai semua kan. Kerja banyak. Duduk soh depan dia kosong. Pak. Nak makan pisang tu makanlah. Tapi jangan duduk makan pisang tak sesudah. Faham? Ni solat Jumaat ni macam-macam perangai. Ada geng makan pisang aja kerjanya. Yang geng duduk kat motor tu dah sampai khatib baca khutbah tu. Yang geng berzikir tawaduk ni pun satu hal juga. Memang tawaduk betul. Khusyuk betul. Tu khatib belum naik mimbar lagi dah. Kawan saya tu, weh, belum baca khutbah. La ilaha illallah. Kawan pun satu hal, tunggu baca khutbah boleh tak? Tu, dengar khutbah tu, cerita pasal apa? Kan? Kalau tak tahu cerita pasal apa, semalam lagi dah boleh download dah. Khutbah apa nak baca hari ni? Buka aja e-khutbah. Boleh tengok. KL baca khutbah apa, Selangor baca khutbah apa, Brunei baca khutbah apa, Sarawak baca khutbah apa hari ni. Boleh tengok lah. Tak tahu ke? Korang ni apa yang korang tahu sebenarnya? Banyak benda tak tahu ni. Buka je e-khutbah. Macam khutbah boleh baca, boleh download, boleh semak. Bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu ada, multimedia ada, yang PowerPoint ada. Kalau Selangor macam tu, ada PowerPoint semua. Siap. Boleh download, boleh tengok. Ada kawan saya setiap hari Khamis dia akan tengok khutbah besok. Dia baca. Duduk kat tempat dia, free kan, dia baca. Kau pergi baca khutbah ni, besok ada baca khutbah masjid mana? Tak ada, saja je baca Ustaz. Nak tahu esok khutbah tajuk apa? Baguslah. Setiap minggu dia baca tu. Baguslah kau selalu baca khutbah ni. Setidaknya saya tak sempat download, dapat dengar apa intipati besok. Jadi esok lebih khusyuk. Sebab tahu dah baca kan, bila kita baca sekali, kita dengar pula, kita akan lebih jelas. Betul? Itu sistem pembelajaran. Bukan apa Ustaz. Dah baca hari ni, besok boleh tidur sebab dah tahu dah. Betul. Wah, betul. Okay, faham? Jangan perangai macam tu. Ni yang muslimat pun sama juga. Boleh download baca. Ni tanya suami, bang, tadi khutbah cerita pasal apa? Khutbah lah. Yelah, cerita pasal apa? Biasalah khutbah. Allah tak tahu. Kan? Faham? Kalau suami jawab macam itu, memang tak dengar khutbah lah tu dia. Gerti? Perempuan boleh baca. Tahu tajuk khutbah pasal apa. Dapat? Asal tajuknya lain, sayang tengok lain. Tak. Itu tajuk Selangor. Tadi abang sembahyang kat KL. Faham? Dia kan dah border ni. Kan tajuknya lain-lain. Okey, tuan. Faham Itu. Solat jangan tinggal. Jangan tinggal solat. Walau apa sekalipun berlaku dalam hidup kita. Boleh? Okey. Seterusnya kewajipan Allah Ta'ala yang lain. Yang kadang-kadang kita tak buat. Tadi saya dah cerita dah. Bab halal haram tadi. Kan? Seterusnya, bab-bab yang lain. Contohnya dalam bab harta. Ni bab harta. Mencari harta satu hal. Membelanjakan harta dah satu hal. Harta yang ditinggalkan pun satu hal.
Harta yang tinggal tu harta apa namanya? Harta yang ditinggalkan. Maksudnya apa? Harta pusaka. Harta pusaka ni tak termasuk saka ya. Walaupun saka tu ditinggalkan oleh si mati, tak termasuk. Di antara kerja saya di pejabat ialah beri nasihat berkenaan tentang pengurusan harta pusaka umat Islam. Itu kerja saya. Orang selalu tanyalah pasal pusaka. Walaupun kadang-kadang ada yang terbabas tanya pasal saka. Kata aku tak tahu urus benda lah ni. Saya tak tahu. Tanya ustaz lain. Kau ustaz boleh urus ke? Saya urus harta pusaka. Bukan saka. Tu, setelah satu kali tu dia datang bawa alat-alat pujaan tu. Yang balut-balut tu. Dah ngeri pula aku tengok. Ni bertang ni arwah tinggalkan ustaz. Ya, tanya ustaz ni macam nak urus. Mana saya tahu nak urus macam mana. Habis nak buang macam mana ni ustaz? Buang je lah. Nak buang kat mana ustaz? Orang Melayu kita je tu perangai. Dan dibagi jawapan, nak detail pula jawapannya. Dalam kan menyusahkan diri. Dan namanya buang, kau suka kau nak buang macam mana pun. Kan? Bokak tong sampah, lempor ke, bokak sampah nak dicurah ke, bokak sampah nak diletak ke, kau suka kau. Ustaz terus buang boleh tak? Apa kerja saya pula tak buang? Pergi buang. Boleh ke ustaz buang tong sampah? Nanti kau orang ambil ke ustaz? Macam mana ustaz? Tak kisahlah kau nak apa, kau nak bakar ke, kau nak apa ikut suka lah. Yang aku tahulah macam tu. Sebab saya tak pandai bab-bab ni. Kalau tanya ustaz yang tahu tu mungkin ada jawapan dia. Jadi saya pun kata macam tu lempor sungai lah. Sungai mana nak buang ustaz? Kebetulan masa tu kat Kelang. Tuan keluar balik pejabat agama ni. Keluar balik pagar ni. Pergi kanan, pusing, naik jabatan kota tu. Ada sungai Kelang. Betul lah? Betul ustaz. Lempor belah kiri tau. Jangan belah kanan. Dia kena ayat macam tu. Baru dia, terima kasih ustaz, terima kasih ustaz. Memanglah belah kiri, kalau belah kanan kena kereta sebelah lah. Faham? Kan jalan tu two-way. Dapat? Tu, ni bab harta pusaka. Ramai orang tak percaya harta pusaka ni. Menyusahkan katanya. Tak adil. Siapa kata tak adil? Perintah pusaka ni kan Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176 tentang pembahagian pusaka tu. Sama ada secara fardu atau secara asabah. Tu. Tak percaya. Tak nak menyusahkan. Ada kata tak puas hati. Saya tak puas hati ustaz. Macam mana kiraan boleh jadi macam ni? Ini kiraan yang Allah Ta'ala tunjuk melalui kaedah faraid dalam Al-Quran. Dan ini juga yang diikut dalam undang-undang. Undang-undang pentadbiran pusaka. Sejak bila ayat ni ada ustaz? Ya semenjak Quran diturunkan. Apa masalah hidup kau ni? Ada orang tanya macam tu. Aku jadi macam. Tapi saya tak adalah marah macam tadi tu. Sebab customer kan. Kau tengah ceramah memang aku sound macam tu. Tapi dah kat depan-depan aku diam je lah. Ada tak orang macam ni? Tak puas hati. Ada yang jumpa saya, ustaz. Macam mana pusaka ni ustaz? Siapa yang dapat? Dan siapa pula tak dapat? Saya tanya balik. Nak jawapan ringkas ke panjang? Ringkas je ustaz. Yang dapat pasti dapat. Yang tak dapat pasti tak dapat. Tu jawapan dia kau susah pun. Ya, dengan saya senang je. Nak jawapan panjang ke jawapan pendek? Tu je. Ni ceritanya. Faham? Tu, ada orang tak percaya. Itu perintah Allah. Jangan marah. Kalau nak marah sekalipun, marah orang yang salah menguruskan pusaka. Boleh? Sama lah isu yang 2-3 bulan lepas yang meletup baru ni. Yang semua kaum suami kena marah tu. Ingat ayat? Meradang-radang semua orang. Kata apa masalah semua ni? Awak tak tahu. Tiba-tiba kuliah orang tanya. Jadi confuse awak. Tak adalah kata aku tak tahu. Nanti kau nampak aku bodoh sangat pula. Lalu aku kata apa masalah semua orang up status WhatsApp lah, itulah, inilah. Marah sangat semua orang ni. Rupa cerita kahwin lagi. Allah Akbar. Ustaz jangan tak tahu. Tahu, biasa je. Kat pejabat agama tu standard lah orang kahwin lagi. Baru kahwin. Kahwin baru. Lain. Kahwin lagi. Kahwin semula. Tak kahwin-kahwin. Biasa. Biasa saya jumpa tu sahabat.
Kan? Kahwin tak bernikah. Ada. Ada banyak. Sebab tu bagi saya tak terperanjat. Sampai ada orang marah. Merata-rata orang marah. Saya nak ulas sikit je lah. Ulas sikit je. Supaya kita betulkan balik iman kita. Kahwin lebih tu ada perintah Allah dalam Quran. Allah Ta'ala sebut surah An-Nisa ayat 4. Jangan kita kata nak nikah lebih tu salah. Jangan. Seolah-olah kita ingkar perintah Allah. Kok iya pun kita nak marah. Kita marah orang yang salah poligami tu. Jangan marah poligami. Faham? Saya jawab berdasarkan hukum ya. Bukan memberat mana-mana pihak. Tidak. Jangan marah sebarangan. Faham ya? Macam tadi lah. Pusaka tak adil lah apalah. Bila saya tengok balik, salah urus ni. Sepatutnya begini. Sebab tu jangan marah. Tanya dulu. Faham ya? Orang kita ni suka marah. Tu, satu. Last. Dah pukul 11, 9 minit dah. Kalau ikutkan saya ni, saya pukul 2 saya cemai. Solat jemaat sekali. Okey, tak. Last. Tengok. Bagaimana sejauh mana keimanan kita untuk menunaikan perintah Allah. Ni tak lama lagi kita nak masuk Ramadan kan? Betul Nak masuk Ramadan. Ramadan ni ibadah apa yang kita kena buat? Puasa. Okey. Puasa kena buat. Wajib puasa ya? Wajib. Cuma ada beberapa orang yang dibenarkan tidak berpuasa. Dibenarkan tidak puasa. Di antara orang yang tidak dibenarkan berpuasa, maksudnya tak wajib berpuasa, apa dia? Contohnya orang gila. Faham? Sebab tu kalau dia tak puasa, apatah lagi dia tak solat, barangkali dia gila. Okay. Faham? Jangan marah. Barangkali dia gila. Sebab ada orang, kita jumpa, dia waras seminggu sekali je. Faham? Dia waras tu seminggu sekali je. Bila dia waras, sembahyang jemaat je. Ada orang pula, dia waras tahun sekali. Tu. Kau bila nak pergi sembahyang ni? Kejap lagi lah. Baru khutbah. Maksudnya dah habis sembahyang lah kalau baru khutbah tu. Faham? Kan sembahyang dulu baru khutbah. Ni sembahyang raya pun banyak agak perangai ni. Saya selalu marah agak. Sebab apa saya cerita benda ni? Sebab pernah berlaku kepada diri saya, sahabat-sahabat sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Satu kali tu saya pergi sembahyang lambat. Sembahyang raya. Standard lah sembahyang raya 8.30. Pukul 8 suku aku datang lah. Kita jemaah masjid kan. Ikut kita tak guru apa pun. Semua orang kenal kita. Betul tak? Tu. Nak jadikan cerita, ramailah orang sampai sembahyang kat pintu aku. Tak boleh masuk ke depan tu. Masjid tu tak adalah banyak softnya, ada 50 soft je. Satu soft boleh duduk dekat 100 orang. Duduklah kat pintu aku, mujur kat pintu tak ada kasut. Ramainya orang. Aku jadi keliru. Sebab apa? Subuh tadi tak ada. Isyak malam tadi yang dah tak ada tarawih tu pun tak ada. Bila lepas subuh aku balik, lepas syuruk tu balik, datang balik, kenapa ramai? Daripada mana datang ini? Dari mana? Aku dah mula keliru dari mana datang. Daripada hutan ke? Tak ada hutan kat sini. Nak kata foreigner, rupa orang Melayu kita. Mana datang ni? Tak apalah, awak pun sembahyang lah dekat pintu tu. Betul-betul kat pintu tu. Apa tu terus koridor kan? Koridor ni ada orang lain. Awak dapatlah duduk atas stage tu. Dalam tu. Ambil sembahyang tu, ada yang bangun. Bangun nak balik. Lalu depan awak ni, awak tarik samping ni. Duduk. Lepas tu lalu. Dah kerja aku pula seorang duduk. Ya. Orang mesti dengar cakap saya. Gangster kampung kot. Jangan main. Semua orang kenal saya. Saya tak perlu kenal semua orang. Tapi semua orang kenal saya. Tu kat kampung saya. Yalah, keluar kampung macam biasa. Tu macam tu. Nampak? Ada orang ni waras setahun sekali. Jangan jadi macam tu. Okey. Jadi maksudnya setiap orang wajib puasa. Termasuk perempuan. Jadi bagi siapa yang dah tinggalkan puasa, maksudnya tertinggal puasa, gantilah puasa. Sempat lagi ni? Sempat lagi? Tak tahulah kalau dia ada tinggal puasa 60 hari, memang tak sempat lah ganti ni. Dah masuk Syaban ni, dah hari ni dah 3 Syaban.
Kan? Ada lebih kurang dalam 26 ke 27 hari lagi. Jadi ganti puasa. Faham Okey, saya cerita sikit tentang perkara ni. Boleh Cik Zaman? Cerita sikit. Ada orang, dia tak perlu puasa. Dia tak perlu puasa, just bayar fidyah saja. Orang ni siapa? Iaitu orang tua yang terlalu uzur dan tidak boleh berpuasa, ataupun orang yang sakit kronik tidak ada harapan sembuh. Yang ni tak payah puasa, terus bayar fidyah je. Okey. Boleh? Tu bayar fidyah. Satu. Ada orang, dia kena ganti puasa dulu. Kalau lambat ganti, baru bayar fidyah. Contohnya apa? Perempuan yang bercuti, datang haid. Tahu haid? Haid tahu? Period. Tahu tak? Kau tak tahu, aku cerita sesuatu ni. Tu. Suami pun kena tahu lah buat apa ni. Jangan tahu balik tu, sayang hari ni semayang ke tidak? Itu je soalan dia. Kena tahu bab ni. Isteri tu suci bila? Nak kena solat bila? Contoh dia suci pukul 10 pagi. Zuhur kena solat tak? Subuh kena qada tak? Nampak? Kadang mula keliru. Kena ngaji lah. Tu. Ya, saya pakai pandangan subuh kena qada. Barangkali dia dah berhenti tadi. Zuhur memang tentulah kena solat zuhur. Okey, faham? Tu, kena ngaji. Ya? Pelan-pelan, tak apa. Masih tak terlambat. Satu. Ataupun orang tu sakit. Sakit tahun tu kan, lepas tu dah sembuh, itu kena ganti puasa. Ataupun orang tu musafir. Musafir ni jauh lah, lebih 2 marhalah. Jadi dia boleh berbuka puasa. Kalau tak nak buka pun tak apa, sebab sekarang musafir senang. Naik kereta, naik terbang. Bukan kena naik unta ke jalan kaki ke bagai ke. Unta pun tak ada Malaysia. Adalah dalam zoo. Tu. Faham Itu. Bagi orang yang macam ini, dia kena berganti puasa sebelum temu dengan Ramadan akan datang. Kalau temu dengan Ramadan akan datang, dia kena ganti puasa dan bayar fidyah. Dia tetap tak ganti, jumpa Ramadan yang kedua, yang ketiga seterusnya tu. Maka puasanya tetap kena ganti, tetapi kena tambah fidyahnya seganda lagi. Kalau dia tinggal 10 hari, jadi 20 tinggal 10 hari, 10 cupak, dia kena bayar 20 cupak lah. Sehingga bertemu dengan Ramadan yang kedua tu. Okey, tapi puasanya tetap dah 10 hari. Dia tidak berganda untuk puasa. Okey, boleh? Okey. Ada pula orang, ni special untuk perempuan. Ni kadang-kadang pun orang keliru. Okey. Perempuan tu hamil atau nyusukan anak. Kalau dia puasa, dia takut berlaku mudarat kepada diri dia. Takut berlaku mudarat pada dirinya. Jadi bila takut berlaku mudarat dirinya, dia berbuka puasa. Maka perempuan yang semacam ini, dia kena ganti puasa sebelum jumpa Ramadan seterusnya. Kalau dah jumpa Ramadan, kena bayar fidyah. Sama macam tadi Okey. Bagi perempuan yang hamil atau menyusukan anak, kalau dia berpuasa, dia takut ataupun khawatir berlaku mudarat kepada anaknya. Ataupun takut berlaku mudarat kepada diri dan anaknya. Faham Tadi tu dirinya je. Ni diri dan anak ataupun anak sahaja. Ya, diri dan anak atau anak sahaja dia berbuka puasa, maka perempuan ini bukan sahaja kena gantikan puasa, bahkan kena terus bayar fidyah walaupun tak jumpa Ramadan seterusnya. Faham? Ni ada ramai gak yang keliru. Ini untuk orang hidup. Bagi orang yang dah mati pula, orang yang dah meninggal dunia, kena confirmkan dia pernah tinggal puasa atau tidak. Kalau tak ada confirm, tak ada tinggal, tak ada. Itu saya masalah. Satu. Kalau dia pernah tinggal, confirm ke dia tak sempat ganti. Satu. Yang kedua, confirm ke dia tak pernah langsung tak sempat ganti tu bayar fidyah. Faham sebab membayar fidyah bagi pihak si mati hendaklah menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Maksudnya kena confirm dulu. Sebab tu harta pusaka, harta milik waris. Jadi kalau nak guna harta pusaka, nak kira lajak, duk agak-agak tu lah, tambah-tambah, kena minta izin waris semua. Tak boleh ikut pandai-pandai kau.
Tapi kalau duit engkau sendiri, bukan duit pusaka, ikut suka engkau lah, nak lajak banyak tahun pun boleh. Okey. Dapat? Dapat ya? Dan kalau dah bayar fidyah untuk si mati tahun lepas, atas puasa yang pernah ditinggal sepanjang hayatnya, maka tahun ni tak payahlah bayar fidyah lagi. Ini fidyah ni bukan bayar secara berulang-ulang. Dia sekali saja bayar. Saya cerita ni sebab ada yang datang tanya, Ustaz, tahun lepas saya dah bayar fidyah untuk arwah ayah. Jadi tahun ni nak bayar. Untuk arwah mak ke? Bukan, arwah ayah juga. Berapa ramai ayah kamu? Seorang tu je lah Ustaz. Tak payah lah, dah bayar dah lepas. Sebab dia dah meninggal. Okey, melainkan dia puasa. Ada orang jumpa saya macam tu, dia puasa. Dia tak boleh puasa, dah uzur. Mula dia bayar fidyah untuk diri dia. Tahun depan anak dia datang. Kan? Tahun ni anak dia tak datang lagi. Kalau sampai Zulqaedah ni Muharram tak sampai lagi, maksudnya dah tak ada lah untuk tu. Faham eh? Dia tak boleh puasa, dia bayar fidyah je. Tu. Dapat ni. Ada pula orang tanya, Ustaz, ayah saya takut dia tinggal puasa. Dia kata, berapa hari dia tinggal, kena confirm. Itulah Ustaz, saya nak bayar fidyah ni. Pakai duit siapa? Duit saya sendiri. Tuan-tuan agak je lah berapa. Itulah. Saya tak tahulah Ustaz nak agak berapa. Cuba bincang dengan waris. Berapa nak kena agak. Itulah. Kalau tak keberatan, agak-agak Ustaz berapa. Dia tanya pula agak-agak. Mana tahu. Bukan bapa aku. Itu bapa engkau. Faham? Aku disuruh agak. Tu. Ada yang datang. Ustaz, saya nak bayar fidyah untuk arwah. Okeylah, berapa hari tinggal? Kalau 1 hari secupak. Sebab fatwa Selangor dan fatwa wilayah harus dibayar berganda dan harus dibayar langsam. Dua-dua boleh. Okey. Kalau dia tinggal puasa sehari, secupak. Secupak ni ada harga dia lah. Kalau di Selangor, RM2 atau RM4 atau RM6 ikut harga beras. Wilayah pun lebih kurang gitulah. Ikut beras biasa, beras import dan beras basmati. Cuma di Selangor, rasanya hari Rabu, hari Selasa baru ni, kita ada buat pelancaran kalkulator fidyah. Nak kira. Cuma sekarang ni dia leak sikit ya. Sebab user tu traffic kot. Kita baru lancar hari Selasa. Kita panggil semua rakan-rakan media, majlis agama. Segala-galanya datang media tu. Jadi hari Rabu dia orang publish, terus hang sistem tu. Dia leak sikit lah, dia lambat. Dia boleh buka tapi dia lambat sikit. Boleh ya? Untuk kira fidyah orang hidup atau orang mati. Boleh kira. Kat situ ada kira berganda, kat situ ada kira tidak berganda. Okey. Yang dulu orang ni datang jumpa saya sebelum ada sistem tu. Dia kata ayah dia tinggal puasa. Okey, saya katalah kalau 1 hari betul 1 cupak, tak payah berganda. Nak berganda pun boleh. Cupak RM2. 1 hari RM2. Kalau 30 hari baru RM60. Okey. Berapa hari arwah tinggal puasa? Arwah tinggal puasa 30 tahun. Setahun 30 hari. 30 darab 30 apa? 900. 900 kalau ikut beras biasa 1,800 lah tuan. Bayar seganda. 1,800. Taklah mahal ni ustaz dia. Kerek pula pelanggan. Saya dapat maklum ustaz, lebih afdal bayar berganda. Mufti kata harus dua-dua. Terpulang lah nak bayar mana. Elok seganda lah. Saya rasa nak bayar berganda lah ustaz. Macam sikit sangat lah ustaz. Tak payahlah tuan. Seganda je. Sebab apa saya kata gitu? Sebab aku malas nak kira. Faham? Dia ada formula dia kira. Tapi kalau formula tu kita bagi kat dia, takut dia tak faham. Dia kena kira satu-satu. Aja saya kira lah satu-satu tu. Tunjuk kat dia. Jenuh ngiranya. Dia suruh kira juga. Aku pun kira. Kan? Oleh kerana dia tu 30 hari, darab 30, 900, darab 30. Berapa puluh ribu tu? Bila tengok 10,000 tu kan. Banyak Ustaz. Tadi belagak sangat. Lepas tu tanya soalan. Ustaz, yang murah lagi ada? Ni orang perangai orang kita. Mana tahu? Murah lagi. Saya pun kata, ada? Dengan saya ada je jawapannya. Kalau ada, saya beritahu ada. Ada. Yang ini, bayar berganda pun tak payah, bayar seganda pun tak payah. Lagi jimat. Yang itulah Ustaz.
Okay. Oleh kerana arwah ni, arwah ayah kamu anak dia, arwah ayah ada tinggalkan 900 hari puasa sepanjang hayatnya. Jadi berdasarkan hukum syarak, kalau tidak dibayar fidyah, kamu boleh gantikan puasa bagi pihak arwah ayah sebanyak 900 hari. Dia pemenung. Saya rasa Ustaz, saya bayar yang seganda je lah tadi kan. Aku dah kobah dah. Begar sangat kau ni ha. Faham? Buat hal lah kau ni. Dah tahu dah jawapannya macam tu. Tak payah, saya hari-hari jumpa orang macam tu. Dengar tak menyusahkan aku tu ha. 900 hari tuan-tuan. 4 tahun setengah puasa tu rasanya. Setelah ditolak dengan bulan Ramadan, setelah ditolak dengan hari-hari yang diharamkan puasa. Boleh? Yang 30 hari pun dah bergasak-gasak dah. Lagi 900 hari. Faham tu. Jadi pesan kepada ada yang tinggal puasa, yang tak sempat ganti, bayar fidyah. Sekarang boleh bayar online je. Selangor boleh, wilayah boleh, yang penting bayar. Sebab apa kena bayar fidyah? Sebab fidyah itu melangsaikan kewajipan kita yang tertunggak, iaitu puasa tadi. Dan hasil kutipan fidyah ni, tuan-tuan tahu tak agih kepada siapa? Kalau zakat, dia agih kepada 8 asnaf. 8 yang asnaf ni Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Tapi fidyah ni tahu tak dia agih kepada siapa? Dia agih hanya kepada asnaf fakir dan miskin saja. 2 asnaf je dapat. Faham dia agih itulah. Tak bolehlah bayar fidyah tu bagi kat kawan pejabat. Ni fidyah aku ni. Tapi biasa orang tak sebut fidyah je. Nampak tak puasa teruk tu kan. Orang kata, ni aku belanja kau makan ni, zakat-zakat aku. Kawan tu asnaf ke? Kalau bukan asnaf, tak sah. Belanja tu kira sedekah je. Belah mana pula jadi zakat Faham? Jangan memandai-mandai ya. Tak tahu nanya. InsyaAllah ustaz tu jawab. Tak adalah ustaz tu tanya. Kamu nanya. Tak adalah ustaz jawab macam tu. Ustaz tu jawab juga. Yang paling penting, kau ingat aku tak update benda-benda ni? Yang paling penting, tanya dengan orang yang sebetulnya. Kalau salah tanya, salah jawapannya. Faham ni kalau bab harta ni biasa orang tanya saya. Sebab memang job scope saya. Ya, kalau tanya pasal tafsir ke pasal hadis ke, tak apa pandai. Bukan bidang saya. Sebab tu tanyalah orang yang sepatutnya. Faham Okey. Jadi cukup sekarang itu, tuan-tuan dan tuan-puan. Perlu saya sampaikan, tuan-tuan pun tengok saya dah lain dah. Urus dia pun dah bercekak-cekak dada kat belakang tu, menengok saya. Bilalah ustaz ni nak berhenti, bilalah nak berhenti kan. Jadi insyaAllah kita berhenti juga. Akhirnya terlajak 20 minit. Minta maaf banyak-banyak. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsi pada hari ini dapat manfaat kepada semua. Saya juga berkongsi manfaat yang sama. Segala yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Tak ada pun daripada saya. Saya cuma sampaikan apa yang dipesan oleh guru-guru saya. Ya, kerana apa? Kerana dunia ini adalah tempat persinggahan kita. Dapat Bila sebut dunia ni tempat persinggahan kita, last. Last. Ni confirm last. Saya teringat, bila sebut dunia ni tempat persinggahan kita, saya teringat seorang ulama yang popular di Mesir dahulu, iaitu Syekh Mutawalli Asy'arawi. Pernah sebut bahawa dunia ini sangat murah. Dunia ini sangat murah dan boleh dibeli oleh sesiapa sahaja. Termasuklah orang kaya, menteri, raja dan orang miskin. Dunia ini sangat murah. Tetapi syurga itu sangat mahal dan hanya kepada orang yang kuat untuk beramal soleh. Dapat Jadi kita teruskan amalan-amalan kita. Lagi-lagi dalam persiapan untuk masuk Ramadan. Kita bukan saja nak masuk Ramadan tu. Ya, ada orang tak sampai Ramadan Ada orang sampai Ramadan. Tapi Allah Ta'ala tak beri ruang. Barangkali dia lalai. Tidak dapat manfaatkan Ramadan. Jadi mudah-mudahan bukan saja kita sampai. Bahkan kita dapat manfaatkan Ramadan sepenuhnya. Yang pasti daripada saya, sebarang keteranjuran, jangan kata terkasar bahasa, semua atas sebab kekhilafan dan kefakiran saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf banyak. InsyaAllah barangkali kita boleh bertemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.